ومن علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hasyiah Imam Al-Bajuri rahimahullah, kita bukti pada la thaniya lahu. La thaniya lahu, kat sikit takut. La thaniya takut ni jauh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ay la thaniya lahu ila akhirih. Masih perbincangan tentang wahdaniyah. والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قوله أي لا ثاني له, tiada dua baginya, ila akhirih, samalah, la ثاني له في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله. أعترض, dibangkang, diiktirad, bi anna hadha tafsirun lil wahidi, ini tafsir bagi wahid. Makna wahid la thaniya lahu, la lil wahdaniyah, bukan tafsir bagi wahdaniyah. Kalau nak tafsir wahdaniyah kena la ithnainiyah, baru lawannya wahdaniyah, lawannya ithnainiyah. Bila kata la wahida lahu, itu tafsir bagi la thaniya lahu, tafsir bagi wahid. Wahid tu makna la thaniya lahu, tiada dua. Nampak situ? Itu i'tirad dia. Kenapa dia wahdaniyah ditafsirkan dengan la thaniya? Patut la ithnaniyata lahu. Ma'a anna zahira kalamil musannifi annahu tafsirul lil wahdaniyah, dengan keadaan bahawa zahir kalam musannif, padahal zahir kalam musannif itu seakan-akan perkataan dia itu tafsir bagi wahdaniyah. Tiba-tiba didatangkan la thaniya lahu. Was-sawabu fi tafsiriha, dan yang betulnya pada nak mentafsirkan wahdaniyah itu ay yaqula, bahawa berkata musannif ay nafya lithnainiyah, itu menafikan ithnainiyah. Wahdaniyah tu apa? Nafyul ithnainiyah, nafi keadaan dua. Fi dzati was sifati wal af'al, baru kena wahdaniyah lawan ini ithnainiyah. La wahdaniyah artinya nafyul itsnainiyah, gitu. Jadi itu i'tirad, bangkangan dari segi ta'bir lah. Tapi macam mana nak backing musannif? Wa ujiba, dan dijawab balik i'tirad itu bi anna nuktata irtikabil musannifi. Nuktah ni dengan kaf, iaitu rahsia ataupun sirrun. Kalau dengan qaf kalau nuqtatun, qaf dengan ta tu titik kan. Nuktah ni makna rahsia ataupun kita panggil benda halus lah. Rahsia. Asbab irtikabil musannifi, anna nukta tartikabil musannifi li hadha as-sani'i, sebab rahsia membuat oleh musannif bagi ini perbuatan. Musannif buat gitu tu, dia tafsirkan wahdaniyah tu dengan la thaniyah. At-tasrihu khabar anna, ialah nak menjelaskan, mensarihkan binafyi thani alladhi huwal maqsudu, dengan menafikan yang dua. Menafikan yang dua, yang mana itu yang menjadi maksud dalam perbincangan wahdaniyah. Tu. Bila kata Tuhan tu satu, esa, makna dua tak ada. Jadi nak nafi hak dua tu lah. Bukan sekadar itsnainiyah, keadaan dua tu saja, bukan. Nak nafi diri selain Tuhan tu. Nak nafi diri selain Allah.
Nak nafi ada yang dua yang bersekutu tu. Bukan sekadar isnainiyah tu saja. Jadi dia bawa terus kepada maksud. Walaupun kalau ikut ibarat nafyul isnainiyah lah baru lawang dengan wahdaniyah. Tapi dia bawa tu kepada maksud yang nak daripada wahdaniyah itu tiada dua. Bukan keadaan dua dah, tiada dua. Okey. Allazi huwal maqsud. Wa in kana yu'khadhu min nafyi lithnainiyah, walaupun dapat difaham daripada menafikan ithnainiyah, menafikan keadaannya dua itu, yu'khadhu nafyu, fa'il bagi yu'khadhu, walaupun dapat difaham daripada menafikan keadaan Allah itu dua, nafyuhu, menafikan ada dua, bi tariqil luzumi la bi tariqit tasrih, dengan cara luzum, dengan cara lazim berlaziman, bukan dengan cara tasrih, bukan dengan cara sebut terus, tapi sebut secara lazim. Faham? Walaupun kalau kita nak kata, kalau musannif kata al-wahdaniyah itu ai nafyul itsnainiyah, menafikan keadaannya dua, nafi keadaan dua, boleh juga dah menafi dua bagi Tuhan tu lazim. Bila kita menafikan keadaannya dua itu lazim tak ada dua bagi Tuhan. Jadi walaupun itu dipaham, tapi faham kot cara dalalatul iltizam. Faham kot cara dalalatul iltizam, bukan secara tasrih. Sebab itu musannif teruh kepada nafyu athani lahu. Dia tidak sebut nafyul itsnainiyah. Faham tak tu ibarat tu? Wa in kana yu'khadhu, walaupun dipaham daripada nafi itsnainiyah tu nafyuhu, nafyu tsani. Tu nafyu athani. Faham daripada nafi itsnainiyah, nafi athani bagi Tuhan, nafi yang dua, syari bagi Tuhan tu faham juga. Keadaannya dua itu faham dia tu tak ada hak dua. Okey, tapi bi tariqil luzum lah, dengan cara berlazimah, lazim pada nafi itsnainiyah melazimkan nafi athani, la bi tariqit tasrih, bukan dengan cara sebut langsung. Wa inna maqtasara al-musannifu ala nafyi tsani, hanya senya mengkhusus, menghadkan, mengiktisarkan, menhadkan musannif atas menafikan yang dua. Musannif menafikan yang dua je, nafi dua je. Ma'a annahu la tatahaqqaqu al-wahdaniyatu illa bi nafyi ta'addudi mutlaqan. Walhal sesungguhnya tidak tertahakkuk, tidak akan jadinya wahdaniyah itu kecuali dengan menafikan berbilang secara mutlak. Apa dia kata nafi dua? Patutnya nafyu ta'addud tu. Faham tak? Disebut wahdaniyah tu tafsirnya nafyu la thaniyah, tiada dua. Apa sebut tiada dua? Dok 3 dan 4. Padahal bila sebut esa tu nafyu ta'addud, menafikan berbilang. Lagi umum sebutlah berbilang. Hanya senyi musannif ni iktisar atas sebut dua tu, nafi dua saja. Walhal tidak tahakkuk wahdaniyah, tidak akan jadi wahdaniyah tu kecuali dengan menafikan berbilang secara mutlak, secara umum. Sawaun kana bitathniyati, sama ada dengan dua ke, au tathlih dengan tiga ke, au ghairi zalika, atau seterusnya 4, 5, 6 tak kira lah. Dia ambil dua juga. Li'annahu, jawabnya sebab iktisar ni, li'annahu yalzamu min nafyihi nafyu ghairihi minal adadi, kerana lazim dari nafi dua itu nafi selain dua daripada bilangan-bilangan lain. Bila kata tidak ada dua, fahamlah 3 tidak, 4 tidak, dan seterusnya. Bila nafi dua tu hak lebih lagi tak ada lah. Idh la yata'atta thalithu, kerana tidak akan datangnya 3, fama fauqa, dan seterusnya, illa ba'da tahaqquqi tsani, kecuali telah cerak ada 2. Nak mari 3 ke mana kalau tak ada 2?
Boleh? Lakoh. Lakoh, tafrah. Lakoh. Daripada satu tu empat tak jadi, kena dua dulu. Nak poligami, nak jadi empat mesti dua dulu. Dah. Bini berapa? Bini empat. Dah. Mana nombor dua, tiga tak ada. Tak ada. Tiba-tiba empat tu. Tak boleh gitu kan? Jadi lagi Ustaz Dr. Mang guna tu. Dia guna tu. Jadi modal. Tidak akan datangnya tiga dan selebihnya kecuali telah cerak pasti ada dua. Nak jadi tiga tu kena ada dua dulu. Jadi nafi dua tu lazim, nafi bilangan setelah pada itu. Wa yumkinu, dan mungkin juga annal musannifa qasadat ta'mima. Boleh jadi musannif mengqasadkan, meniatkan mengumumkan fi nafyil adadi mutlaqan, pada menafikan bilangan secara mutlak. Kata hak tadi andaian dengan andaian jawapan pertama tadi gitulah. Bila nafi dua tu nafi lebihnya. Yang kedua, andaian kedua, kenapa musannif sebut dua saja? Kerana boleh jadi maksudnya nak nafi bilangan secara mutlak. Bila sebut dua maknanya ternafilah bilangan secara mutlak. Fata'ammal, maka hendaklah kamu ta'ammulkan. Ta'ammul, perhatikan. Baca hasyiah Syekh An-Babi kat tepi tu. Qauluhu wa yumkinu annal musannifa qasadat ta'mima. Boleh jadi musannif mengqasadkan, mengumumkan. Bila sebut dua tu makna umum, dua dan seterusnya lah. Ai mutabaqatan, mutabaqah, bi an atlaqal khassa wa arada al-'amma, dengan sekira-kira dia sebut yang khusus tapi muradnya umum. Sebut dua tapi maksudnya semua. Fala yunafi anna ma qablahu fihi qasdut ta'mim, tidak dinafikan juga bahawa sebelumnya, mana andaian yang pertama tadi, iaitu bila nafi dua lazim daripadanya nafi tiga dan empat. Fihi qasdu anna ma qablahu fihi qasdut ta'mim, adalah padanya juga qasad mengumumkan. Illa annahu luzum, kecuali andaian pertama, ihtimal pertama tu secara luzum. Faham tak ni? Benda beza. Benda beza andaian pertama dengan andaian kedua. Tadi ada dah sebut hin tu, sebut dah masalah sebenarnya benda. Benda beza. Dua bila sebut dua maknanya tidak, bila sebut dua, tiga dan empat semua tak ada lah. Yang kedua, sebut dua itu merangkumi semua bilangan lain. Benda hak tadi mutabaqatan, hak nombor dua mutabaqatan, nombor satu luzum. Faham tak? Sebut ihtimal yang pertama makna annahu dzakara tsani li'annahu yalzamu min nafyi tsani nafyu ghairuha min al-adadi luzuman, akan sebagai dalalah iltizam. Dalalah iltizam. Yang kedua, menafikan ats-tsani, dzikru ats-tsani li'an ats-tsani min babi dzikrul al-khas wa yuradul umum. Jadi dia itu min babi dalalah mutabaqah. Dua tu makna al-adad bisyaklin 'am. Sebut dua tapi muradnya umum bilangan. Maka sebut dua itu maksud dua ialah umum bilangan, dalalah mutabaqah. Faham? Fata'ammal, maka perhatikan. Nampak apa? Nampak lagi? Ni dah ni ada ni. Bab ni. Betul dah muka. Ni. Cara ni. Dalalah dalam mantik kan belajar. Dalalah mutabaqah, dalalah iltizam, dalalah tadammuni. Okey. Ada dah bab ni. Kita tanya muka surat dia. Patut tutup Okey. Jadi
Fata'ammal, maka hendaklah kamu perhatikan. Biasa maklumlah makna li'annahu khafiyun. Ini benda yang halus, benda yang tersembunyi. Qauluhu fi dhatihi, pada zatnya. Rahsia. Sama. Tu nukat. Nah, jamak nuktah sama juga tu, makna benda yang nuktah tu dengan maksud awak. Dengan maksud rahsia. Ada. Nuktah kot ah. Okey, baca kamu gitu. Fi dzatihi, pada zatnya. Muta'alliqun, fi dzatihi itu haraja tu muta'alliqun bi qawlihi thani, ai la thaniya lahu fi dzat, tiada dua pada zatnya. Wa addahu bi fi, dan menta'addikan musannif akan sani itu dengan fi. Saniya, la saniya fi dzatihi, ta'addi dengan fi. Li tadammunihi ma'na syariki wan nadhir, kerana mengandungi kalimah sani itu makna syarik dengan makna nadhir. Benda panggil dalam bab balau panggil apa? Bab tadmin. Tak, satu lafaz mengandungi makna yang lain. Bab tadmin. Okey. Satu lafaz mengandungi makna lain. Sebab apa? Dua pada zat. Kalau satu zat nak dua ni, mana boleh guna fi gitu? Nampak? Dua pada zat. Dua pada zat. Kat mana zat satu dua kat mana? Jadi dua tu maksud syarik pada zat, sekutu pada zat. Nazir, seumpama pada zat. Jadi pada fi itu mengandungi makna pada thani itu mengandungi makna syarik dan juga makna nazir. Sebab tu sah dia ta'addi dengan fi. Sah dia ta'addi dengan fi. Nampak? Sekutu pada. Boleh sekutu pada. Ada lawan ataupun ada seumpama pada. Dua pada. Dua betul lah kita sebut kot. Tapi dua tu maksud apa? Dengan maksud sekutu. Okay. Sama. Syarik. Nazir makna serupa. Syarik ni sekutu. Nazir yang serupa. Okey, qauluhu wala fi sifatihi, dan tidak pada sifatnya, sifat Tuhan. Tiada sekutu, tiada dua pada sifatnya. Ai wala thaniya lahu fi sifatihi, tiada dua bagi Allah pada sifatnya. Fal jaru wal majruru muta'alliqun bi qawlihi thaniya, qawlihi thani kadzalika kalladhi qablahu. Jadi fi sifatihi itu jar majrur muta'alliq dengan sani juga seperti yang sebelumnya. Wa kadza ba'dahu, begitulah selepas padanya. Fi af'ali pun sama, muta'alliqun bi thani. Wal qismul awwal, bahagian yang pertama, wa huwa alladhi fihi wahdaniyatul af'al. Tu lain langkah. Qauluhu wala fi af'alihi, dan tidak pada perbuatannya, segala perbuatan Tuhan. Tak ada sekutu pada segala perbuatan Tuhan. Wa qad yutabadaru minhu, dan kadang-kadang dipaham secara mudahnya. Secara mudahnya dipaham annal af'ala qisman, bahawa perbuatan itu dua bahagi. Ahaduhuma af'aluhu ta'ala, yang pertamanya perbuatan Allah Ta'ala. Wal akharu af'alu ghairihi, ke af'aluhu. Af'aluhu ghairuhu. Af'alu ghairihi.
af'alu ghairihi. Ya. Fahamnya yang pertama tu perbuatan Tuhan. Perbuatan tu dua. Pertama perbuatan Tuhan, yang kedua perbuatan selain Tuhan. Faham daripada af'alihi la thaniya fi af'alihi, pada perbuatannya Tuhan. Idhafah tu, idhafah kenapa? Qaid idhafah tu nak qaid, nak li ikhraj ke? Faham tak? Dia qaidkan af'al kepada Allah tu, adakah qaid itu li ikhraj? Idhafah tu untuk mengeluarkan yang lain? Perbuatan Tuhan maknanya ada perbuatan lain kan? Makanan saya, maknanya ada makanan bukan hak saya. Adakah qaid perbuatan dengan dhamir Allah itu, dhamir hu tu, nak mengatakan perbuatan Tuhan, maknanya ada perbuatan hak bukan Tuhan. Nampak tak tu? Fahamnya bila sebut af'alihi, fahamnya situ ada dua, perbuatan Tuhan dan perbuatan selain Tuhan. Wal qismul awal, bahagian pertama, huwa alladhi fihi wahdaniyatul af'al, itulah yang ada padanya esa pada perbuatan. Kalau faham secara zahir ayat musannif, maknanya esa pada perbuatan Tuhan saja. Perbuatan bukan Tuhan, tak masuk itu. Walaisa dzalika muradan, bukan itu maksudnya. Bukan musannif idhafah af'al kepada dhamir itu untuk menyatakan bahawa ada di sana perbuatan selain perbuatan Tuhan, bukan. Balil idhafatu li bayanil waqi'. Idhafah tu dipanggil idhafah li bayanil waqi', bukan idhafah lil ikhraj, bukan idhafah untuk mengeluarkan ataupun lil takyid, untuk mengkaitkan, bukan. Idhafah tu lil bayanil waqi'. Kalau sifat dia panggil sifat dia sifat kasyifah. Kalau sifat idhafah ni idhafah li bayanil waqi', untuk menerangkan waqi'. Jadi perbuatan Tuhan bukan masuk perbuatan Tuhan dan ada perbuatan lain selain perbuatan Tuhan. Tidak. Perbuatan Tuhan, yakni segala perbuatan tu hak Tuhan belaka. Jadi idhafah tu li bayanil waqi', untuk menerangkan hakikat. Lianna ma wujida minal af'ali, kerana apa yang didapati daripada segala perbuatan, bi asriha, dengan seluruhnya, mansubun lahu ta'ala, dinisbah bagi Tuhan belaka. Wala thaniya lahu fihi, tiada dua baginya padanya, pada perbuatan. Tak ada. Jadi idhafah li bayani waqi' saja, tu saja. Mampu ke? Dah mampu dah. Okey. Jadi idhafat li bayan waqi'. Semua perbuatan hak Tuhan belaka. Laisa lil 'abdi fiha illa al kasbu. Tiadalah bagi hamba pada perbuatan itu kecuali usaha saja. Khilafan lil mu'tazilati fi qaulihim. Ini menyalahi bagi pandangan Mu'tazilah pada perkataan mereka, innal 'abda yakhluqu af'ala nafsihi al-ikhtiyariyata. Hamba itu dia mencipta perbuatan dirinya al-ikhtiyariyata, yang bangsa ikhtiari. Sifat pada af'al, perbuatannya yang ikhtiyariyah. Mu'tazilah kata hamba tu yang buat perbuatan dia sendiri, perbuatan yang ikhtiari sendiri, bi qudratin khalaqahallah. Ni tak jadi kafir ni, sebab dia nisbah pergi bi qudratin. Walaupun hamba tu buat sendiri, tapi buat dengan kudrat yang Tuhan cipta. Bi qudratin khalaqahallahu fi, dengan kudrat yang Tuhan cipta pada hamba tadi. Jadi hamba tu buat, jadi nisbah perbuatan dengan kudrat hamba lah. Kudrat tu siapa buat? Tuhan buat. Tu tak jadi kafir ni, tapi sesat lah, fasik lah, dosa lah, tapi tak jadi kafir ni. Wa khilafan lil jabriyati, dan menyalahi bagi golongan jabriyah, fi qaulihim, pada perkataan mereka, innal 'abda majburun 'alal fi'li, hamba itu tergagah dia di atas perbuatan. Maknanya dia tak ada perbuatan apa-apa, dia tergagah.
Ikut adalah tak? Digagahi di atas perbuatan karisyatil mu'allaqati fil hawa, seperti bulu yang tergantung pada udara, maknanya yang ditiup angin lah, tergantung tu. Wala kasbalahu fihi aslan, tiada langsung usaha padanya pada hamba, tiada usaha padanya langsung. Maknanya macam bulu ayam tiup belah kanan belah kiri. Daripada jabrun. Jabriyah. Jabariyah tu orang sebut gitu tapi sebenarnya dia jabrun. Jabrun. Nisbah pada jabrun. Fal mu'tazilatu, maka mu'tazilah, sebab mungkin jadi sebab ikut qadariyah. Ikut qadariyah jadi jabariyah. Sebenarnya qadarun, betul lah qadariyah. Jabrun jabriyah. Tak apalah benda kecil tu. Okey, fal mu'tazilatu, tapi molek jaga tu, sekali-sekali baca kan. Kalau kita ngaji dulu mungkin tok guru sebut gitu, tapi cek baliklah Fal mu'tazilatu, maka mu'tazilah farratu, mereka itu cuai. Farrat tafrid. Farrat tu daripada tafrid. Tafrid ni maknanya kurang. Dia kurang ni bahasa moden dipanggil cuai lah. Ia kurang. Haitsu qalu, sekira-kira berkata mereka, bi annal 'abda yakhluqu af'alahu al-ikhtiyariyah, hamba itu menciptakan perbuatannya ikhtiari. Jadi dia siapa ke hamba je, dak langsung ke Tuhan. Wal jabriyatu afratu, puak-puak jabriyah pula afratu, melampau pula. Haitsu qalu bi annahu la kasbalahu fi, tidak ada usaha bagi hamba pada perbuatan, tak ada langsung usaha. Melampau kat mana? Melampau makna hak jahat pun nisbah Tuhan juga. Siapa hak jahat pun nisbah ke Tuhan, melampau tu. Jadi afratu, jabriyah afratu, ifrat daripada ifrat. Wa ahlus sunnati, dan ahli sunnah, wa ahlu sunnati tawassatu, pertengahan mereka, duduk tengah. Tawassatu haitsu qalu, sekira-kira berkata mereka, bi anna al-'abda la yakhluqu af'alahu, hamba itu tidak cipta perbuatannya, lakin lahu lil 'abdi fihi fi fi'li al-kasbu, tapi bagi hamba itu ada usaha pada perbuatan. Bukan dia buat, tapi ada usaha. Usaha tu menyertai sahaja. Wa khairul umuri awsatuha, dan yang paling elok ni tengah lah. Hak ni kalau dalam buku Allah Hakikat Syariat tu, Allah Syariat Hakikat, dia buat perbandingan Qadariyah ni ada apa nama ni, Qadariyah ni tahi, Jabriyah itu darah. Jabriyah tu darah. Jadi ahli sunnah tu tengah-tengah. Ambil ayat Quran ni, li'annahu kharaja, kerana ahli sunnah itu keluar, kharaja min baini farthin, di antara tahi, wadamin, dan darah, labanan khalisa, susu yang bersih, sa'ighal lisyaribin, yang menghilangkan dahaga bagi orang minum. Lawah, okey, mana sa'igh ni makna lega, melegakan, menghilangkan dahaga bagi orang yang minum susu daripada darah dan tahi. Jadi dalam hak tu dia tegang, makna ahli sunnah ni darah campur tahi jadi susu. Faham tak? Ayat dia gitu, darah campur tahi jadi susu. Jadi ahli sunnah ni Qadariyah campur Jabariyah jadi ahli sunnah. Boleh tak? Tapi nak faham ayat Quran ni, asalnya misalah Tuhan buat dalam ayat Quran ni. Tidak faham misalah tu tahu nak kata mana. Bukan tahi campur darah jadi susu. Hak tu tahi campur darah jadi tahi darah lah. Takkan jadi susu. Jadi puasi.
Jadi tahi campur darah tak jadi susu. Dia tak jadi susu. Nampak tak? Jadi benda itu wasir. Tapi Allah Ta'ala buat perumpamaan ni umpama binatang. Binatang darahnya ialah pada tekak. Tempat keluar darahnya pada tekak. Dan tahinya pada perut. Di antara tekak dengan perut ada apa? Dada tu keluar susu. Bukan campur tahi. Ahli sunnah itu campuran Jabariyah Qadariyah tu dia betul tu, mana dia campur. Mana hak batil campur batil tak jadi hak. Dia akan jadi gitu. Ni salah faham tu. Ikut dang je pun nak syarah Macam negatif. Negatif positif. Okey jadi perumpamaan gitu. Darah itu ditekak tempat dia. Tahi itu di perut. Maka di antara tekak dan perut ialah dada yang mengeluarkan susu. Ahli sunnah tu ibaratnya gitu, duduk tengah-tengah. Bukan dia campur dua, dia duduk di tengah dengan maksud tidak menafikan kudrat hamba, dengan maksud diisbatkan kasbu, dan dia juga menyatakan perbuatan itu semua daripada Allah Ta'ala. Maka tengahlah, wa khairul umur awsatuha. Itu. Kalau tengok memang gitu. Jadi daripada bahasanya dia kata seakan-akan jadi gitu. Maka baca nombor 3 tu. Nombor apa? Nombor 2. Tak ada nombor dah. Qauluhu farratu ila akhirih. Hasyiah Syekh Ambabi. Tafritu maksud tafrid at-taqsir, cuai. Wal ifratu, ifrat yang afrata tadi, Jabriyah itu mujawazatul had, melampaui had. Wa madhhabul Jabriyati ashna'u min madhhabil Mu'tazilah. Mazhab Jabriyah ni lagi teruk daripada mazhab Mu'tazilah. Jadi puak-puak Jabriyah ni, hak jenis aliran hak makrifat hakikat Jabriyah ni lagi teruk daripada puak-puak liberal. Boleh kata gitu? Wallahu alam lah. Liberal ni umur sangat dah. Tapi lebih teruk daripada puak-puak Mu'tazilah. Puak Jabriyah lagi teruk daripada Mu'tazilah. Teruk belaka. Lianna Jabriyata rattabu ala ma dzakaru, mereka menatijahkan atas apa yang mereka sebut annal ta'dziba zulmun, bahawa mengazab Allah Ta'ala itu zalim. Jadi hasil natijah Jabriyah ni akan keluarlah. Mustahil Tuhan mengazabkan makhluk. Kalau Tuhan azab, zalim Tuhan. Itu mujawazatul had, melampau tu. Nampak tak? Bicara hak ketentuan Tuhan ataupun urusan Allah Ta'ala. Idh la fi'la lil 'abdi, kerana tidak ada perbuatan bagi hamba. Jadi tiba-tiba Tuhan nak azab kat mana? Zalim. Wal farasu min baini damin min baini farthin wal farsu kinayatun an madhhabil Mu'tazilah. Farsu tu darah itu kinayah, tahi itu kinayah daripada mazhab Mu'tazilah. Wad damu kinayatun an madhhabil Jabriyah. Darah itu kinayah daripada mazhab Jabriyah pula. Apa? Darah ke Jabriyah, tahi ke Mu'tazilah. Sebab begitu apa? Hak ni takwilan ulama ni dalam ayat Quran ada sebut. Masuk dulu. Tahi kena masuk dulu. Dzalika li'anna al-fartha qila bi taharatihi, kerana tahi itu ada pandangan yang mengata tahi itu suci. Mazhab Ahmad, tahi binatang hak boleh makan suci. Tak. Bi khilafi dami, lain dengan darah. Darah tak ada masalah kata dia itu suci. Semua najis. Darah memang najis. Tak, fa innahu rijsun kan? Rijsun. Jadi ada pun tahi ada masalah kata suci. Jadi hak kurang tu tahi sebenarnya. Daripada darah. Tapi kalau dua nak makan mana? Dua makan mana? Fadamu ashna'u, maka darah tu lagi teruk, lagi berat. Naam, in nuzira li kaunil farthi ashna'a, kalau dilihat keadaan tahi itu lebih teruk minad dami daripada darah inda nafsi, di sisi tabiat. Di sisi tabiat nafsu manusia memanglah antara darah dengan tahi. Kalau kita pilih darah nak celup tangan. Celup tangan hak nasa.
Celup dalam tangan dalam darah ke celup tangan dalam tahi? Nak celup mana saya? Mesti celup tahi dulu. Celup darah dulu. Nampak? Celup darah dulu di sisi nafsu. Makna tabiat. Kalau begitu kanal amru bil aksi, maka perkara tu lawanglah. Kalau gitu letaklah Mu'tazilah tu apa ni? Darah. Jabriyah tu tahi. Ala kulli hal wa ala kullin, apa-apa pun tak kira tu bukan natijah nak tak mana-mana. Fallabanu kinayatun an madhhabi ahli sunnah. Jadi darah itu kinayah susu itu kinayah daripada mazhab ahli sunnati wal jamaati. Qauluhu fa hadhihi sittu sifatin wallahu taala a'lam. Susu daripada darah tak? Susu daripada darah. Susu daripada makanan. Daripada darah tu makanan tu tukar jadi darah. Dalam proses tu molek tu jadi susu.